A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita untuk kita terus kekal hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain tidak bukan, salah satu tujuannya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama pada pagi ini setelah selesai kita solat subuh secara berjemaah, mungkin juga kita hari ini melaksanakan solat subuh dengan bacaan surah Sajadah dan sebagainya. Jom sama-sama selepas itu kita ambil lagi peluang di hari Jumaat ini untuk kita tambahkan lagi, lipat kali gandakan lagi pahala kita dengan membaca Al-Quran, dan kita mentadabbur Al-Quran, dengan kita menuntut ilmu pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh Madad. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam edisi 16 Jun 2023 bersamaan 26 Zulkaadah 1444 Hijrah. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan setiap apa yang kita lakukan dan diberikan pahala ibadah di dalam setiap apa yang kita kerjakan, insya-Allah. Dan seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita pelajari, sama-sama kita tambahkan ilmu dan juga pengetahuan. Dan insya-Allah pada pagi ini satu topik tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, iaitu berkaitan dengan hafalan mampu milik. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk memiliki daya ingatan yang kuat untuk menghafal, dalam khususnya di dalam menghafaz Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya wakil daripada Madad untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua, seorang yang tokoh di dalam bidang Al-Quran, tenaga pengajar di dalam ilmu Al-Quran, iaitu siapa lagi yang tidak lain tidak bukan Ustaz baru kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ashraf Naim Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz Anam? Alhamdulillah khair, baik. Abang kepada Ustaz Yaakob betul? Masya-Allah, tabarakallah, ya benar. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-8816-77 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Insya-Allah pada pagi ini kita bersiaran langsung. Jadi ayuh sama-sama kita merebut peluang untuk bertanyakan soalan sebanyak yang boleh untuk kita sama-sama mendapatkan jawapan bagi merungkaikan setiap kekeliruan, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, kita nak tahulah Ustaz, apakah yang kita nak bincangkan pada pagi ini menerusi topik kita hafalan mudah milik, yang mampu milik ini Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, kedua, ketiga dan selama-lamanya sekalipun, kita panjatkan terlebih dahululah kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb al-Alamin, Tuhan sekalian alam kita, di atas segala limpah karunia nikmat yang begitu banyak sekali Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, selawat dan salam sentiasalah kita curahkan ke atas baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, seluruh para sahabat-sahabat ashabnya baginda, dan juga kepada sesiapa saja yang dah ikut jejak langkah baginda daripada dulu
dahulu sampailah ke pagi ini sehingga nanti tertegaknya hari kiamat insya-Allah. Menjawab yang tadi, masya-Allah tabarakallah. Yang pertama, tuan-tuan sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah, Da'i Luqman tadi, salam ta'aruf, salam perkenalan, dan sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah di kaca TV. Mudah-mudahan pada pagi yang penuh barakah, pagi Jumaat ini, masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, kita akan dikurniakan dengan kebaikan yang banyak, bercabang-cabang kebaikan yang ada, bertepatan dengan tajuk yang nak sembang pada pagi ini, iaitulah hafalan mampu milik. Tuan-tuan, jika kita ada ilmu yang benar dan betul, teknik dan metod yang benar dan betul, siapapun hari ini sudah boleh mula menghafal Al-Quran. Syaratnya dua. Yang pertama, lancar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah keinginan sendiri, bukan paksaan orang. Ini yang paling penting. Baik, pagi ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, saya depa bawa jauh tuan-tuan mai semata-mata untuk sharing ilmu, berkongsi berkongsi apa sahaja yang ada sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, kebaikannya sampai ke hari kiamat nanti. Iaitulah mudah-mudahan saya datang ke orang yang betul, tuan-tuan juga datang ke alamat yang benar untuk sama-sama kita menjadi seorang hafiz ataupun hafizah ataupun paling kurang penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan pagi yang penuh barakah ini, setelah selesai sesi kita nanti, Allah mewujudkan, Allah merealisasikan impian dan harapan kita agar seorang ahli keluarga kita ataupun semuanya sekali mampu menjadi seorang penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan yang itulah yang kita nak. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh saya teruskan lagi? Macam tu. Alhamdulillah. Baik. Jika kita ingin menjadi seorang penghafaz Al-Quran, ada satu kaedah penting, paling penting yang perlu kita miliki hari ini. Da'i Luqman kena ada kaedah ni. Kita punya ustaz Da'i Luqman pun saya tahu ni seorang penghafal Al-Quran. Tengok cara dia sebut ayat Al-Quran tadi pun tak jatuh, masya-Allah tabarakallah. Maka satu kaedah penting itu ialah iza sadaqal abdu ma'allah sadaqallahu ma'ah. Saya ulang lagi sekali, iza sadaqal abdu ma'allah sadaqallahu ma'ah. Jika seorang hamba itu jujur dalam azam dan tekadnya untuk menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan jujur dalam merealisasikan harapannya tersebut. Yang ni yang paling penting kena ada kepada semua orang. Jika dia betul-betul nak menghafal Al-Quran, dia belum tentu kena jadi hafiz ataupun hafizah Al-Quran. Cukup sekadar kita menghafal lah. Ada orang tanya nanti kan, berapa surah yang perlu kita hafal? Juz amma sajakah? Kalau bukan semua juzuk 30, juzuk ke-30 sahaja pun tak apa dah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang pertama sekali, teknik ini ataupun kaedah yang saya sebutkan tadi, kita jujur kepada Allah di dalam azam dan tekad kita untuk menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan jujur kepada kita dalam mewujudkan dan merealisasikan harapan kita tersebut, insya-Allah. Saya rasa yang itulah untuk permulaan, insya-Allah. Jadi perlu ada kejujuran dalam azam juga tekad kita di dalam menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Satu perkara yang paling penting tu, kalau kita tak ada azam, tak ada tekad tu yang kadang-kadang dia orang kata apa, melencong ke belah lain tu. Jadi mudah-mudahan tak tercapai hafalan kita tu. Mudah-mudahan tercapai dengan kita ada tekad dan juga azam dan juga kejujuran. Mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita untuk menghafaz, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan raikan soalan pertama kita, Ustaz, daripada sahabat Facebook kita, dari Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara Rasulullah SAW menghafal untuk satu-satu ayat atau surah? Dan soalan keduanya, adakah pendidikan seawal dalam kandungan dan sedari kanak-kanak lagi perlu dititik beratkan dengan hafalan bermula dengan surah-surah yang pendek terlebih dahulu? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Masya-Allah tabarakallah. #biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada saudari ke saudara yang bertanya, Puan, masya-Allah, Puan yang bertanya. Begitu juga kepada Da'i Luqman kita atas soalan yang diajukan tadi. Saya cubalah insya-Allah. Baik,
bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal untuk satu-satu ayat ataupun surah? Baik, kalau kita tengok ada satu kitab yang bernama Kaifa Tahfazul Quran. Ada menyebutkan bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam menghafal Al-Quran. Di antara benda yang boleh kita kongsikan pagi ini, Allahumma salli ala Muhammad, cara Nabi menghafal Al-Quran iaitulah dengan cara Nabi membahagi-bahagikan bahagian. Sebagai contoh untuk kita mudah faham, surah Al-Kahfi diturunkan. Di dalam surah Al-Kahfi ada 4 penceritaan, betul ya? Kan kalau kita tengok 4 penceritaan tu antaranya Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kemudian 2 pemilik kebun yang ada seorang tu dia tamak kan. Kemudian yang ketiga kisah Zulqarnain. Yang keempat pengembaraan Nabi Musa dan Nabi Khidir, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apa yang diajarkan yang untuk kita tahu, Nabi membahagikan kisah-kisah ini menjadi 4 bahagian atau 5 bahagian, lalu Nabi menghafalkannya. Ada lagi satu mengatakan Nabi diturunkan ayat Al-Quran itu wahyunya melalui malaikat Jibril. Kan Nabi pun belajar Al-Quran dekat guru malaikat Jibril, bukan Nabi belajar sendiri. Sebab Al-Quran bukan kitab otodidak. Dia bukan kitab yang kita boleh belajar dengan diri sendiri. Wajib kena ada guru. Okey, habis tu Nabi ada guru Al-Quran, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pun mengaji dekat siapa? Insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang tadi Allahumma salli ala Muhammad, saya pun okey, keliru dah soalan dia. Tak apa tuan-tuan, minta maaf baru kali pertama. Mudah-mudahan tuan-tuan bagi maaf lah dekat saya. Yang saya nak sebut tadi, Nabi hafal ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang melalui satu-satu ayat. Sebelum turun ayat yang lain, Nabi menghafal dulu itu dengan maknanya. Dengan yang pertama dilancarkan, kemudian faham makna, tadabbur terjemah, kemudian al-amalu bih. Kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok ini cara Nabi lah, insya-Allah. Cara para sahabat pula macam mana? Semua ni agar dapat membantu kita. Cara para sahabat pula ada 3 level yang insya-Allah hari ini kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita berinteraksi dengan Al-Quran kita, sama ada secara digital dalam handset ataupun secara fizikal. Al-Quran fizikal, Al-Quran buku kita lah. Ada 3 level cara nak hafal dia. Yang pertama nama dia qiraah ataupun taqra'. Kan kita membaca satu level dengan menghafal Al-Quran. Itu baru level yang pertama. Yang kedua, kita kena tadabbur, memahami makna secara biasa dulu, bukan secara dalam, bukannya tafsir lagi, belum lagi. Hak tu kena tok-tok level tok-tok guru untuk bahas bagi lumat. Yang kedua tadi apa? Kita tengok makna secara zahir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa maksud dia? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu makna secara zahir. Lepas kita baca, lepas kita hafal, kita kena tahu makna. Dan level yang ketiga, kalau untuk memudahkan kita baca Al-Quran, cara para sahabat, iaitulah al-amalu bih. Kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Amal dalam kehidupan ni ulama kata ada 2 pula. Yang pertama, kita amal dari sudut amalan seharian kita. Yang kedua, kita amal dari sudut akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah. Dia ada 2 amal tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang ditanyakan tadi, menghafal Al-Quran cara Nabi macam mana? Ada yang Nabi bagi-bagikan menjadi beberapa blok dan bahagian, dan ada yang Nabi hafal ayat demi ayat dengan tahu maknanya, tadabbur terjemah. Malah ada dalam riwayat tuan-tuan menyebutkan Nabi pernah menghafal 1 ayat sahaja daripada malam sampai menjelang subuh, sebab Nabi tadabbur sekali maknanya. Dan ini juga amalan salafus soleh yang mereka buat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian izinkan saya nak sampaikan kata-kata hikmah boleh daripada seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Tolong dengar kata ni elok-elok, mudah-mudahan menjadi pedoman dan pengajaran untuk kita. Dia kata qiraatu ayatan, baca 1 ayat sahaja daripada Al-Quran, 1 ayat sahaja, bitafakkurin, bitafahumin, bitadabburin, dengan kita berusaha mencari makna, nak bagi faham, khairum min qiraati khatmah, lebih baik daripada kita membaca 1 Al-Quran 30 juzuk bi ghairi tadabbur, tanpa faham makna. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya
ulama ni nak bagi tahu kalau kita hanya baca satu ayat sahaja daripada Al-Quran tetapi kita berusaha cari makna nak bagi faham, lebih baik daripada orang yang baca 30 juzuk Al-Quran tak faham apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia bagi pula jawapan dan alasannya kenapa hanya satu ayat dengan faham lebih baik daripada baca 30 juzuk tak faham apa. Dia bagi jawapan yang pertama, yang dia akan menghasilkan lil husulil iman, menghasilkan iman yang benar. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan mendorong kita mendapat apa? Mendapat semangat lah. Okey. Dan yang ketiga tuan-tuan, litilawati Quran. Bila kita baca faham, dia akan rasa manis dan seronok nak baca lagi. Maka soalan yang ditanyakan tadi, begitulah tuan-tuan cara Nabi menghafal Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah. Jadi yang salah satu yang Ustaz kongsikan tadi yang menarik itu adalah cara para sahabat menghafaz itu, iaitu dengan kita membaca, tadabbur, memahamkan kita dengan Quran, dan juga yang ketiganya kita beramal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Ibu Sarasi cici kita. Jadi Ustaz, tidak putus sekalian, banyak lagi kita akan buatkan juga kita kupas berkaitan dengan hafalan mampu milik. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini secara siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Allah SWT rezekikan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu berkaitan dengan hafalan mampu milik bersama dengan Muhafiz Mahad Integrasi Madat kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Naim kita. Jadi sedang betul sekalian, kita beruntung pada pagi ini sebab kita bersama-sama dengan orang yang sudah pun terbukti hafal Al-Quran. Jadi sudah semestinya kita nak tahu apakah di antara tips dan juga rahsia Al-Fadhil Ustaz kita dalam menghafaz Al-Quran yang mampu untuk kita sama-sama amalkan. Mungkin kita juga semua nak menjadi seorang hafiz Al-Quran. Seperti mana juga kata yang berkata Ustaz tadi, kalau kita tak mampu nak jadi seorang hafiz Al-Quran, mungkin kita nak salah seorang daripada ahli keluarga kita itu sekurang-kurang seorang untuk menjadi seorang hafizul ataupun hafizah Al-Quran, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih ataupun kita nak teruskan lagi dengan jawapan bagi soalan pada Puan Sarasi Cici tadi. Soalan yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita nak menitik beratkan pendidikan seawal dalam kandungan ataupun daripada kanak-kanak ni dalam menghafaz Al-Quran. Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang kedua yang tadi tak sempat dan kita nak bahas, InsyaAllah kita akan cuba bahas secara ringkas dan santai lah. Dia berkata saya laju sangat tadi, InsyaAllah kita slow sikit. Terima kasih juga kepada Da'i Luqman kita atas ajuan soalan tadi. Baik, pendidikan seawal dalam kandungan, Allahumma salli ala Muhammad, yang ni yang diajarkan oleh guru-guru kita lah, Syekhuna, insyaAllah. Saya banyak rujuk kita punya para asatizah di bumi Indonesia sebenarnya, sebab saya pun pergi ambil manhaj pengajian di sana. Maka insya-Allah yang diajarkan kepada kita sebenarnya seawal kandungan, suami dan isteri itu dia harus pakat baik-baik, elok-elok. Contoh suami dia kata, ayang, insya-Allah anak kita yang nombor 2 nanti kita akan jadikan dia seorang hafiz kalau lelaki, kalau perempuan seorang hafizah Al-Quran nanti insya-Allah. Maka harus berpakat dari awal. Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita doa langsung kepada Allah, kemudian kita kena ada ikhtiar dan usaha jalan yang kita sudah tentukan, ketentuan yang bila anak tu keluar jadi baby nanti dia nak pergi ke mana. Hari ini ramai para ibu bapa, orang tua tersalah dalam memberi pendidikan kepada anak dia. Contoh, dia nak anak dia jadi seorang hafiz Al-Quran, tapi nama dia bagi tak sesuai dengan tu, ataupun dia menyediakan pendidikan untuk anak dia tak sesuai dengan jalan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Guru Al-Quran pun dia tak cari untuk anak dia. Dia nak jadikan anak dia penghafal Al-Quran, maka bagilah nama, contoh Habibur Rahman Hafizul Quran, contoh yang berkenaan dengan Al-Quran lah kan. Kemudian yang kedua, sediakan jalan yang benar untuk anak itu diselaraskan dengan pendidikan Al-Quran. Kena ada guru Al-Quran, kena letak di sekolah yang ada ilmu-ilmu Al-Quran. Ini tak dia nak anak dia jadi penghafal Al-Quran, dia hantar anak dia pergi overseas. Salah ke tak? Tak salah, mengaji tu betul. Cuma tak ada ilmu Al-Quran, dia nak dapat kot mana? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan
kan. Macam itulah tuan-tuan. Kemudian seawal kandungan lagi, seorang ibu itu harus banyak membaca Al-Quran. Kan, waktu yang baik ialah. Kemudian pasang, kalau dia tak boleh baca, pasanglah kaset-kaset CD ataupun YouTube Al-Quran. Anak tu ni Allahumma salli ala Muhammad, saya nak sebut nama lah sebab ini seorang yang hebat. Allahumma salli ala Muhammad Al-Fadil, sahibul fadilah, kita punya Ustaz Adi Hidayat. Siapa tak kenal di bumi Indonesia, sangat terkenal kan. Dia bagi nasihat untuk anak kita menjadi seorang penghafaz Al-Quran. Ibu dan ayah tu terlebih dahulu harus menunjukkan teladan yang baik, baca Al-Quran, mengaji ilmu. Kemudian Allahumma salli ala, hidupkan dengan suasana Islamik di rumah. Kemudian waktu dalam kandungan tu, insya-Allah anak tu dia akan dengar. Dia akan dengar biah dia kalau dah baik, maka dia akan terlahir dengan baik. Apa yang difahamkan, insya-Allah lagu tu lah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, dalam usia kandungan itu sendiri pun dah perlu untuk kita memberikan pendedahan kepada Al-Quran. Sebab apa, kadang-kadang kalau mak ayah ni dari waktu mana zaman dalam kandungan tu pun dah banyak orang kata duk dengar lagu-lagu K-pop sebagainya. Tu anak-anak pun keluar nak lari, nak menari K-pop sebagainya. Jadi insya-Allah perlu terjawab soalan pada puan saudara Cici. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil talian. Assalamualaikum. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman atau nama glamour dia Dai Ishak dan juga Ustaz Ashraf ya. Jadi saya Omar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar pagi ni? Alhamdulillah saya sehat. Dai dan juga Ustaz sehat ya. Alhamdulillah seperti biasa Tuan Haji Umar. Silakan Tuan Haji Umar soalan pagi ni insya-Allah. Saya nak cakap utara sikit lah pasal Ustaz. Boleh. Boleh. Dai juga orang utara. Jadi saya nak tanya Ustaz lagu ni lah Ustaz. Kadang dengan Ustaz Yaakob saya biasa cakap dengan dia bahasa utara jugalah. Jadi soalan saya begini, lagu ni Ustaz. Kita ni orang bukan orang Arab. Al-Quran tu diturun dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita ni ada dalam bahasa Melayu ni Jawa, ada Banjar, ada lagu mana dicampur aduk habis. Jadi kadang-kadang kita baca pun dari sisi tajwid pun kadang-kadang tak kena. Jadi tu yang jadi payah nak belajar tadabbur. Tak apa kata nak belajar tadabbur pun juga payah. Tak ada kadang-kadang hari ini sebut setengah jam nanti dia lupa dah tak apa dia aku baca tadi aku tak ingat dah. Jadi itu jadi payah. Soalan saya Ustaz, kalau ada lah cara kaedah terbaik lah Ustaz untuk kita mudah untuk menghafal, tak mudah lupa. Ini sat lupa dah kata bahasa tu jadi dia bahasa Arab, dia jadi bahasa Melayu payah nak ingat. Jadi itulah orang kita Melayu ni lagu tu lah. Jadi kalau orang Arab tu lain, pasal bahasa dia dah sedia daripada halus dia belajar lagu tu. Jadi bahasa dia dah, tradisi dia dah. Jadi kalau ada cara kaedah terbaik lah untuk kita menghafaz Al-Quran ini, hafalan yang mampu milik lagu ni. Kerana semua orang kata mampu milik, tapi cuba tengok kalau nak belajar payah saya. Jadi itu yang kalau boleh ada cara-cara Ustaz yang boleh jadi seorang hafazan yang baik, yang boleh ingat satu kali baca dah ingat dah, tak lupa dah sampai bila-bila. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Omar. Dia boleh jadi orang utara tu. Insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan. Yang menariknya soalan pada Tuan Haji Omar ni, pertama bertanyakan berkaitan dengan kaedah tu. Yang kedua yang menarik yang berkaitan dengan bahasa Arab ni Ustaz. Adakah kita perlu kuasai bahasa Arab sebelum mana kita nak dipermudahkan menghafal Quran ni Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang utama kepada para kita punya pemanggil tadi Tuan Umar Haji Umar dan juga terima kasih kepada Dai Luqman. Baik, adakah kita perlu menguasai bahasa Arab untuk kita menghafal Al-Quran? Belum tentu dan tidak semestinya. Kan? Cukup hanya sekadar kita mampu membaca, kenal huruf hijaiyah dengan baik dah terlebih dahulu. Yang ni yang paling penting. Kenal huruf hijaiyah dengan yang baik terlebih dahulu, kemudian bacaan Al-Quran kita kena lancarkan. Kalau kita nak menghafal Al-Quran dengan baik dan mudah, dia kena lancarkan dulu bacaan Al-Quran. Ada satu sekolah di tanah air kita di belah utara, dia punya kaedah untuk menghafal Al-Quran, para pelajar dia mesti khatam 40 kali dulu baca Al-Quran. Masya-Allah. Tu teknik dia apa? 40 kali kena khatam bacaan. Selesai 40 kali baca, baru boleh mula menghafal. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal dia nak bagi lancar dulu bacaan. Dan yang kedua, dia nak bagi budak-budak tu biasa dulu dengan kalimah-kalimah dan perkataan Al-Quran. Barisnya, hurufnya. Bila kita mulut ni dah mula zamah, dia panggil, dah ada kelaziman duk sebut ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menghafalnya dengan sangat mudah dan cepat insya-Allah. Apatah lagi kalau kita hafal
sampai faham pula, lagi jadi cepat. Jadi yang ditanyakan tadi, macam mana kita nak mudah menghafal Al-Quran? Yang pertama saya beritahu, teknik yang kami ajarkan adalah kita kena betulkan dulu mindset kita. Persiapan psikologi dan mental kita. Psikologi dalaman, mental luaran, kena kuat terlebih dahulu. Pernah tak dengar ada orang kata macam ni, kenapa hafal Quran ni susah? Ha? Saya ni orang Jawa, kan? Saya ni orang, bukannya orang Arab, bukannya anak ustaz, bukan anak ulama, bukan anak tok guru, mana boleh menghafal Quran? Saya ni anak siapa? Anak mak ayah kita lah tuan-tuan, kan? Tak boleh menghafal Quran, dia kata. Tak tuan-tuan, sebenarnya bukan begitu. Mungkin sebelum ni kita belum jumpa teknik, metod dan cara yang betul. Yang saya sebutkan tadi, kita kena mahirkan dulu huruf hijaiyah yang pertama. Yang kedua, bacaan bagi lancak. Dan yang ketiga, yang ni penting kak ni, tajwid kena bagi kena. Kena bagi betul. Tajwid kalau kena, dengan sekali tarik nafasan sahaja kita dapat satu ayat dengan sempurna. Tajwid ni tuan-tuan adalah ilmu mudah yang ulama ajak satu hari dah boleh kuasai. Paling kurang ilmu tajwid kuasai 9 benda ni. Yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Ada 5 tu ya. Ikhfa, izhar, idgham, iqla', apa tu kan? Idgham ada 2, idgham bila gunah, ma'al gunah. Tu 5 dah di situ. 5 benda ni kuasai betul-betul. Yang kedua, 3 benda. Hukum mim mati. Tak. Idgham syafawi, apa? Ikhfa syafawi, izhar, ya, idgham terkalih pula dah. Ayah pun pening dah. Allahumma salli ala Muhammad. 8 dah. Tambah satu lagi, gunnah. Gunnah ni apa? Dengung yang ada W kecil tu. Nun dan mim yang ada syaddah atas dia. Kena dengung tahan 2 harakat. Dan yang ketiga, mat asli. Alif waw ya dipanjang 2 harakat. Tuan-tuan kuasai 9 atau 10 benda ni dalam ilmu tajwid, insya-Allah bacaan tuan-tuan pula lancar. Tuan-tuan ada pula teknik hafal yang insya-Allah sekali saya akan ajak. Depa tak bagi whiteboard, kalau ada whiteboard saya ajak depan-depan bagi dapat tu. Mudah-mudahan tuan-tuan pulang hari ni, bukan pulang duduk di rumah dah. Tuan-tuan habis saja sesi nanti, hadiah terindah Al-Quran mampu milik hafalan tuan-tuan akan dapat. Kami duk buat sedia di sana, kan. Okey, baik. Cara dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, paling mudahlah dalam masa yang singkat ni saya boleh bagi tahu. Lancarkan Al-Quran, mantapkan tajwid. Mengaji ilmu tajwid tidak wajib, dia fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran bertajwid itu wajib. Maka tidak dapat tidak, kena ngaji ke. Jadi nak lagi cantik, kita ada sediakan Al-Quran terjemah per kata. Hujung dia punya satu kalimah tu duduk jarak-jarak tuan-tuan. Dan di bawahnya itu ada makna. Kan? Ada seorang nenek tua berumur 70 tahun. 70 tahun nenek tua ini beragama Islam. Tetapi dari Palestin. Orang Arab kan ni. Nak kata kalau orang Arab pun belum tentu dia boleh baca Al-Quran dengan baik. Sedangkan kita yang bukan orang Arab pun kadang-kadang sebut meletup-meletup Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contoh kan. Boleh baca dengan baik kalau kena dengan cara yang betul. Nenek tua tadi berumur 70 tahun tidak mengenal huruf hijaiyah. Ummiyah, la taqra wa la taktub, tak reti tulis, tak reti baca. Paling teruk, nenek tua ini dia tidak kenal ataupun tidak tahu menulis lafzul jalalah, nama Allah pun tak reti tulis. Agamanya Islam, 70 tahun, rambutnya semua putih, akalnya uzur, badan dan jasadnya juga uzur. Tetapi nenek tua ini kerana memiliki azam dan tekad yang benar, dia nak belajar Al-Quran. Umur 70 tahun baru belajar Iqra, alif bata sampai ya. Umurnya 71 tahun, Allah menjadikan nenek tua ini berjaya membaca suratul Fatihah sampai ke surah An-Nas. 604 halaman dalam Al-Quran. Dia baca, belum hafal. Umurnya 73 tahun, di dalam bulan Ramadan Allah menjadikan qaddarallah nenek tua ini seorang hafizah Al-Quran. Masya-Allah, 3 tahun. 3 tahun sahaja. Sedangkan pada umurnya sekitar 70 tahun dia buta huruf, dia tidak reti apa pun. Maka apa yang saya nak sampaikan di sini, kita ada azam dan tekad, kita ada ilmu yang benar, kena ada guru Al-Quran, bacaan bagi lancak, kalau belum lancak, lancarkan. Mengaji juga ilmu tajwid sikit yang saya kata mudah sangat tu. InsyaAllah kita akan dapat satu demi satu. Kalau tak dapat agak lagi, main jumpa dengan kami kat Madat insyaAllah. Kan? Saya ajak bertalaqi musyafahah tu. InsyaAllah. Dia Ustaz sudah perlu memberikan kita jalan, sama ada kita nak ikut ataupun tidak. Itu terpulang pada diri kita insyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih di atas jawapan tersebut. Mudah terjawab soalan Datuk Haji Omar kita. Kita nak beralih dengan pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa di talian? Waalaikumsalam. Saya Puan Sa'dah. Ya, Ibu Sa'dah, apa khabar? Silakan. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni, Ibu. Soalan saya macam ini. Saya bukanlah menghafal semua surah. Adalah surah yang saya boleh baca lah. Selain pada Yasin. Jadi saya memang akan sedekah Yasin tu pun saya baca mengangkat-angkat lah. Macam Puan Sa'dah ni kan dah tua. Masih belum menghafal semua kan. Tapi tak apa. Saya nak tanya Ustaz. Fadilat bagus tak kalau macam saya hari-hari sedekahkan Fatihah sebanyak mungkin lah pada suami saya selain pada Yasin lah. Bagus tak saya sedekah? Dan saya sedekah kepada semua kaum keluarga, ibu bapa saya, kaum muslimin dan muslimat, gitulah mana saya. Sebab saya banyak berzikir di dalam Ustaz. Apa saya nak baca ayat Quran memang tak lancar. Itu kalau saya baca, paksa baca, nanti salah sebut pun dah berdosa kan Ustaz kan? Ustaz. InsyaAllah Ibu. Jadi saya minta lah biasa bahasa Ustaz macam mana caranya. Ada tak bagus saya membaca Fatihah sebanyak mungkin untuk arwah suami saya? InsyaAllah. Boleh Ibu Sa'dah. Terima kasih Ibu Sa'dah. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Sa'dah di atas soalan. Soalan ni menarik Ustaz. Berkaitan dengan hafalan surah Al-Fatihah ya. Tapi dia amalkan dan juga dia bersedekah bacaan ataupun pahala tersebut. Apakah fadilat Ustaz? Silakan. Masya-Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasihlah kepada Puan Sa'dah kita yang call tadi berkenaan dengan kalau kita bacaan Al-Quran belum lancar lagi, tetapi kita hanya mengamalkan surah-surah yang kita dah lancar dah dan elok disedekahkan pula kepada orang yang tersayang. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dan khususnya kepada Puan Sa'dah yang call tadi, beginilah insya-Allah. Apa sahaja hafalan yang kita ada, amalkanlah benda itu. Contoh macam Puan Sa'dah kata tadi, surah Yasin dia selalu duk baca dah walaupun surah-surah yang lain belum lancar lagi. Yang pertama, dia takut nak baca sebab takut berdosa. Jangan macam tu. Teruskan bacaan sambil pada masa yang sama kena ada guru untuk kita belajar agar jadi lebih baik. Kalau kita berhenti, dia akan hilang semangat dan luntur semangat dalam kita untuk terus untuk bermesra dengan Al-Quran. Tetapi surah-surah yang kita sudah lancar, baik dan mulazamah dah melazimi selalu, nak sedekahkan, nak baca selalu, jadikan amalan pun terbaik. Seingat saya ada satu kisah daripada seorang sahabat Nabi, iaitulah ada seorang sahabat ni dia duk baca surah Al-Ikhlas sahaja. Apa surah pun dia duk baca Al-Ikhlas saja. Dia ni kalau jadi imam Al-Ikhlas. Mayang jenazah pun Al-Ikhlas juga. Semua Al-Ikhlas. Maka sampai satu laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang ini dikenali dengan dia baca surah Al-Ikhlas saja, apa benda pun. Macam mana? Maka Nabi kata apa? Nanti surah itulah yang akan iring dia masuk syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak tak? Maka apa benda pun yang kita buat, kita tahu kebaikannya, teruskan buat. Selagi mana tidak ada larangan, kan? Larangan secara khusus mana ada, kan? Maksudnya teruskan dengan kebaikan. Apatah lagi kalau kita sedekah tu, insya-Allah rahmat Allah luas, sedekahnya sampai. Tetapi yang saya nak nasihatkan secara mesranya, teruskan juga membaca yang lain agar kebiasaan ayat-ayat Al-Quran itu biasa di mulut kita. Dan baca Al-Quran ni dia kena ada guru lah. Kalau tak ada guru, Allahumma salli ala Muhammad, dibimbangi, berlaku banyak kesalahan, yang mana kesalahan itu bila tak ada orang tegur, kita duk mengamalkannya. Kalau kita ditolak menjadi imam, kita maju ke depan, bacaannya salah, orang tegur, kita marah. Tak kena lah gitu. Kena ada guru lah insya-Allah. Cari guru insya-Allah sekarang ni tuan-tuan, guru Al-Quran macam-macam, pilih dengan kesesuaian kita sahaja, kita rasa seronok insya-Allah. Macam itulah yang saya rasa. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Dan juga kita dengan tips-tips yang kongsikan oleh Ustaz ni, terutamanya bagi lelaki ni, paling kurang pun kita mampulah lepas ni untuk menghafal paling kurang pun surah Sajadah, supaya apa? Setiap hari Jumaat ni kita boleh bersama dengan keluarga kita untuk mengimamkan solat sunat sujud sejadah kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi sama sekali banyak kita akan buatkan, namun kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah sedang berus sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan tiru, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan hafalan mampu milik. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini, dengan setiap soalan yang terjawab oleh yang berbagai Al-Fadhil Ustaz Ashraf Naim kita pada pagi ini akan memberikan kita satu jalan dan juga satu kemudahan untuk kita sama-sama melakukan hafalan kita. Walaupun hafalan kita itu bermula dengan surah-surah yang pendek, mudah-mudahan kita ada juga hafalan-hafalan kita yang mampu untuk menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan meraihkan soalan-soalan berikutnya daripada sahabat-sahabat kita, dan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita hanya mampu menghafal surah lazim yang mempunyai kelebihan seperti contohnya surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk dan juz Amma sahaja? Apakah itu dikatakan hafalan yang semampunya sekiranya seseorang itu bukanlah seorang penghafaz Al-Quran, hanya sekadar orang biasa? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada penanya soalan kita, Encik ataupun Puan Syaziatul Siddiq. Kita menghafal surah lazim yang punya kelebihan. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya ramai orang salah faham, ramai orang tersalah mengambil pendekatan. Dia duk kata kalaulah kita hanya menghafal surah-surah lazim ataupun juz amma yang ke belakang juz 30 tu, adakah sudah dikira kita sebagai penghafaz Al-Quran? Ya, sudah dikira penghafaz Al-Quran. Malah saya nak bagi tahu hari ni kita buat pembetulan sikit, correction. Siapa-siapa yang menghafal juz amma, surah Ad-Duha ataupun naik ke atas sampai surah An-Nas, dan dia mengamalkan pula di dalam solatnya, lalu dibaca satu surah yang sempurna, dia sudah pun ittiba'us sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi semayang, Nabi kalau dia mula baca satu surah, Nabi akan baca sampai habis dalam solatnya. Maksudnya kalau Nabi baca Al-Baqarah habis tu 2 jam, 3 jam kan. Jadi kita mungkin tak mampu macam tu, maka kita bermula mungkin dengan surah-surah lazim. Contoh surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pum, kita baca sampai habis dalam rakaat yang pertama, sudah dapat pahala sunnah. Ikut sunnah. Tapi kadang-kadang ada orang dia pandang lekeh, Allah dia ni raja duk baca surah tu ialah. Ada seorang Pak Long lagi dia duk baca. Kalau yang tadi kisah sahabat Nabi yang dia baca Al-Ikhlas, qul huwallahu qul huwallahu. Yang Pak Long ni belah Kedah, dia baca apa? Dia baca inna a'tainakal kausar. Apa benda pun surah Al-Kausar sahaja. Ustaz pernah dengar tu ni? Ustaz Ghazali kita cerita. Saya pun tertarik. Izinkan saya cerita lagi sekali. Tapi tak samalah dia punya ni kan. Cuma nak bagi tahu poin yang penting dia. Pak Cik ni kerja duk baca surah Al-Kausar. Kan? Mudah-mudahan dia kata apa nanti? Mudah-mudahan surah ni saya duk baca setiap hari menjadi amalan saya. Saya tahu maknanya di padang mahsyar nanti Nabi akan pimpin saya pergi ke telaga Al-Kausar, minum air tu dan mandi air tu. Masya-Allah, telaga Al-Kausar. Nampak tuan-tuan? Maka surah pendek juz amma kalau kita hafal dan amalkan, kita tahu pula kelebihannya, tengoklah sikit makna, kita akan jadi orang yang insya-Allah dapat pahala kalau kita amalkan dalam kehidupan seharian, apatah lagi dalam solat dapat pahala ikut sunnah Nabi. Kemudian sekarang ini di Malaysia fenomena yang berlaku, dia tanya begitu, apa akan jadi kalau kita hafal surah Kahfi saja, surah Al-Mulk, surah pilihan tuan-tuan, saya sebut nama surah pilihan ni. Surah pilihan surah Yasin yang kita selalu baca, As-Sajdah yang dai Luqman kita sebut selalu duk baca setiap minggu betul ya. Al-Insan yang dibiasa mulut lidah jadi lembut nak sebut, Al-Munafiqun, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Apa lagi berlambuk ni? Al-Mulk. Cerita pasal Al-Mulk. Saya kira nak pergi sebab ada point ni. Boleh kalau begitu? Sekejap lagi saya patah balik tuan-tuan ke soalan kita. Al-Mulk. Tuan-tuan, daripada satu Al-Quran, tolong berikan perhatian khusus kepada surah Al-Mulk. Berlambak sekali riwayat dan hadis yang Nabi sebut pasal surah Al-Mulk. Hari ini saya nak ajak tuan-tuan semua, jom kita pergi ke surah Al-Mulk secara khusus. Pasal apa ulama suruh kita bagi perhatian khusus? Kerana 2 hadis yang saya nak baca. Tuan-tuan tolong hadam hadis ni betul-betul. Tuan-tuan akan dapat manfaat yang banyak di dunia, di alam kubur sampai bangkit ke akhirat nanti. Yang pertama, semua hadis yang orang tahu.
Suratul Tabarak hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Mani'ah, munjiyah, penyelamat dan penghalang. Apa dia? Penyelamat dan penghalang daripada seseorang itu terkena azab kubur. Ustaz Wadi Anwar pernah cerita kat saya, kat kami semua, kami menuntut. Siapa hafal surah Al-Mulk, dia jaga di dadanya, dibaca bukan biasa-biasa, dibaca setiap hari. Dia mati nanti, masuk di alam kubur, ada sepasang mata berwarna keungguan, kehitaman mai. Nak soal kita. Mata tu dia akan mai di kepala. Surah Al-Mulk nanti pi dekat kepala. Jangan soal tuan aku ini. Duduk atas dunia dulu, dialah yang jaga aku. Tanya aku, semua aku jawab. Mata tu pi dekat tangan. Surah Al-Mulk pi dekat tangan. Dia halang tu. Dia halang dan jadi penyelamat untuk kita. Mata tu pi dekat kaki nak tanya. Surah Al-Mulk pi. Sampai bila? Sampai selesai dibangkitkan semua manusia. Pergi ke padang mahsyar nanti. Surah Al-Mulk jaga kita. Syarat dia solat tak tinggal. Jaga mak ayah lah. Tu jangan buat. Jangan jadi syirik pula. Kan? Kemudian, ini hadis yang lagi dahsyat. Tuan-tuan dengar hadis ni. Mungkin ada orang tak pernah dengar. Pagi ni saya kongsi. Darjatnya Hasan. Saya terus hafal matan sebab nak bagi jadi saksi. Di dunia ni kita tahu benda dia. Tuan-tuan, bangkit di padang mahsyar, surah Al-Mulk dah selesai, habis dah serta dia. Di padang mahsyar ada satu lagi hadis Nabi cerita pasal surah Al-Mulk. Kata Nabi, inna suratan min kitabillah. Ada satu surah di dalam kitab Al-Qurannya Allah. Ma hiya illa salasuna ayah. Surah ni tak panjang, hanya ada 30 ayat sahaja. Syafaat li rajulin. Ternyata surah ini memberi syafaat dan bantuan kepada tuan yang selalu menjaga dan membacanya. Hatta akhrajathu minan nar. Sampai surah ini mampu mengeluarkan tuannya itu daripada nerakanya Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa adkhalathul jannah. Dan surah ini memasukkan tuannya ke dalam syurga. Dan Nabi kata di hujungnya, wa hiya suratut tabarak. Itulah surah Tabarakallazi biyadihil mulk, sampai akhir ayat. Tuan-tuan, bila dah tahu benda ni takkan nak biak saja. Pastikan kalau kita tak boleh jadi hafizah Al-Quran 30 juzuk, surah Al-Mulk sudah ada dalam dada kita. Tuan-tuan percayalah cakap saya, kalau tuan-tuan melazimi jadikan amalan 1 bulan baca setiap hari surah Al-Mulk, tuan-tuan akan dapat hafal dia insya-Allah. Maka ini satu benda yang besar dan penting. Jangan duk rasa kalau kita hafal, balik ada soalan tadi, surah kecil-kecil, surah-surah pilihan, dia jadi macam kita ni lekeh. Tak, sebenarnya inilah apa kita panggil apa? Kebiasaan yang sudah ada pada anak-anak muda-mudi kita di Malaysia ni. Mereka pakai duk hafal dah surah ni. Yang tahu kelebihan, dia jadi bersemangat dan termotivasi. Yang belum tahu, mungkin hari ni dia tahu, dia akan jadi semangat dan termotivasi untuk baca lagi kerap. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Ada lagi ke soalan yang Ustaz? Kita nak ke soalan yang berikutnya Ustaz. Tapi terima kasih di atas perkongsian Ustaz tersebut mengatakan kepada kita, walaupun kita kadang-kadang surah Yasin 83 ayat kita boleh hafal Ustaz. Apa adalah sangat kalau kita mampu untuk menghafaz surah Al-Mulk tersebut yang hanya mengandungi 30 ayat dengan kita membaca saja pada permulaannya setiap malam sebagai contoh untuk sebelum kita tidur insya-Allah. Kemudian terjawab soalan tersebut Ustaz, kita nak balik dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Puan Salmi Mingan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana caranya agar apa yang dihafalkan akan sentiasa kekal diingatan sampai bila-bila? Soalan kedua, jika hafalan itu digunakan dalam solat, apakah tindakan pantas yang perlu dilakukan sekiranya terlupa bacaan ayat yang dihafal tadi? Mohon pencerahan. #tanya Ustaz, #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kepada Puan Salmi Mingan di atas 2 soalan yang ditanyakan tadi. Saya cuba jawab yang atas dulu insya-Allah. Bagaimana caranya agar apa yang dihafalkan sentiasa kekal diingatan sampai bila-bila? Okey, baik tuan-tuan, yang ni kita masuk sikit teori saintis. Kita belajar, kita cerita tuan-tuan. Dalam kepala otak kita ni, dia ada 2 bahagian. Satu ingatan jangka pendek, satu ingatan jangka panjang. Orang putih panggil long term memory, short term memory. Saya nak tanya tuan-tuan, tapi tuan-tuan jawab sendirilah kat rumah, saya tak dengar kan. Kenapa surah Al-Fatihah sehingga ke hari ini bila kita bacanya di dalam solat tidak perlu lagi kita lihatnya pada mushaf ataupun buku? Kerana surah Al-Fatihah itu sudah dikirim dan ditransfer daripada ingatan jangka pendek pergi ke ingatan jangka panjang. Pasal kita duk baca setiap hari. Maksudnya takarrara tahaqqaqa. Orang Arab kata sesuatu yang diulang-ulang-ulang itu lama-lama dia akan berbekas di hati sampai mati. Ingat tak lupa dah. Nampak tak?
Jadi untuk kita hafalan itu bagi ingat dan lekat dalam kepala kita, tak ada cara pintas yang lain melainkan murajaah, ulang dan ulang. Malah di dalam Islam tu sendiri pengulangan adalah pengukuhan disebutkan, betul ya? Lagi kita ulang, lagi kita ingat. Habis Ustaz, apa akan jadi kalau saya hari ini mengapai surah Allahumma salli ala Muhammad amma yatasaalun. Hari ni hafal surah amma yatasaalun. Esok saya hafal surah abasa wa tawalla. Apa akan jadi kepada surah saya yang kemarin? Amma yatasaalun, adakah dia akan terus hilang? Dia takkan hilang. Dia berada di ingatan jangka pendek. Dia sedang bergoyang. Dia bukan terus keluar. Lusa kita hafal surah Al-Mutaffifin pula. Maka surah Amma yatasaalun kita, ma'assalamah ila liqa, dia kata bye bye sebab hang tak jaga aku. Nampak? Dia akan keluar pelan-pelan. Sama juga waktu kita hafal surah ataupun kita hafal ayat, guru saya beritahu, waktu kita nak menghafal ayat Al-Quran ni, pastikan kita dengan dia macam duduk dalam medan perang. Kalau kita tak mati, dia menang. Kalau kita menang, dia mati. Maksudnya kita kena dapat dia. Kalau kita tak dapat dia, kita kalah. Kita bagi tahu waktu kita nak menghafal Al-Quran tu, satu ayat tu adalah target kita. Bila dah dapat, jangan terus, Ustaz, izinkan saya pergi ke tandas. Waktu kita keluar pergi tandas, ingatan dah ada, kita masuk pintu tandas, satu kalimat jatuh. Kita pergi buang qada hajat, dua kalimat jatuh. Nampak tak? Dia akan jadi lagu tu pasal ingatan tu dia baru duduk di ingatan jangka pendek. Dia tak pergi kat ingatan jangka panjang lagi. Jadi menjawabnya, untuk kekal ingatan sampai bila-bila, kena mengulang selalu. Dan ingat, mengulang selalu, tolong jangan guna mushaf digital ataupun fizikal. Kenapa? Ada kajian menunjukkan seorang cerita dia panjang lagi takut tak sempat pula masa dan ke. Saya untuk sambungan tu kita nak lepas ni Ustaz. Kita okay, berehat sebentar Ustaz. Untuk kisah tu kita akan sambung sebentar sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami untuk mengetahui apakah kesinambungan perceritaan tersebut. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sekali lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Cantik tak? Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini untuk sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan hafalan mampu milik. Tajuk kita pada pagi ini yang dibawakan khas oleh Madat. Jadi Ustaz, kita dah berada hari ini duk sebut pasal Madat ni, kita nak tahu juga Ustaz. Kan kalau kita tengok sendiri pun Mahat Integrasi Madat adalah salah satu komponen yang terpenting ataupun utama dalam siri pembangunan pusat komuniti Madat 3.0 ni. Dan juga sekarang ni dalam proses penambahbaikan seperti yang saya sedia maklum. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan sebuah sedikit apakah di antara kelebihan pembelajaran Al-Quran di Mahat Integrasi Madat yang tidak ditawarkan dekat luar sana Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berkenaan dengan Mahat Integrasi Madat, tuan-tuan, kita duk cerita pasal apa hafalan mampu milik, maka kami di Mahat Integrasi Madat tu sendiri memang mengaplikasikan terus teknik karantina yang kita ambil daripada Indonesia, manhaj dan sistem hafalannya, iaitulah hafalan dengan mengasingkan diri daripada dunia luar, tak boleh main gadget apa semua. Kita beruzlah dengan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran saja. Teknik dia secara ringkas saya beritahu, 1 saat 1 kalimah, 5 saat 1 kalimah, 10 saat 1 kalimah, iaitulah Al-Quran khusus yang kita gunakan. Al-Quran yang jauh-jauh dia punya kedudukan, tapi di bawahnya ada terjemah perkata. Kemudian kita menggunakan teknik taswir, iaitulah teknik membayangkan bentuk tulisan. Alhamdulillah, dengan menggunakan teknik seperti ini, kurang lebih 50 orang dah pelajar alumni kita yang menghafal Quran kurang lebih setahun sahaja. Malah rekod yang paling laju 3 bulan selesai 30 juzuk. Sekarang ni kita cuma salin je. Siapa yang mai kita bagi masuk, dapat teknik, selesai 30 juzuk, ambil pra-syahadah, kemudian ganti orang lain pula. Macam tu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat skrin tu segala pembangunan yang sedang berlangsung dan sedang giat dijalankan dekat Mahat Integrasi Madat ataupun Murtada Dakwah Center
Center. Mahat Integrasi Madat ni satu komponen duduk bawah Murtada Dakwah Center. Sedangkan bawah tu kita ada banyak lagi unit kebajikannya, tim eventnya, kemudian apa lagi ya, macam-macam lah. Saya tak tahu nak buat secara khusus. Secara umum tuan-tuan tengok itu nanti. Nak tahu lagi lanjut tuan-tuan nanti tekan kat situ madatcenter.com. Lagi dapat tahu. Kemudian antara apa kita panggil penambahbaikan yang sedang kita buat di Mahat Integrasi Madat, kita sedang membina asrama untuk memperbesarkan kapasiti pelajar. Yang ada sekarang ni mampu tampung 40 orang ya. Tu pun dah penuh dah. Yang permintaan nak masuk 5 ke 6 ribu orang. Sebab mereka nampak teknik yang kita guna ni teknik ziyadah pantas, cepat dan laju. Sesuai dengan visi satu keluarga menjelang 20-30 satu hafiz Al-Quran. Kemudian di situ lagi kita akan naikkan masjid. Dah ada tuan-tuan. Masjid kita pun dah ada, tetapi masih memerlukan lagi sedikit dana. Tuan-tuan tengoklah sendiri di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian rumah kucing ada depan tu. Di sekitar tu kita nak buat lagi hub sukan sunnah, ada gelanggang futsal lagi, ada restoran tepi sungai lagi. Dia punya tempat betul-betul tepi highway, sangat cantik, strategik. Kemudian ada hutan bakau, ada ayak pasang surut, ada burung elang yang liak lagi duk main. Semua cukup. Kalau macam-macam itu. Dia jadi community City of Madat. Maksudnya jadi semua benda dalam tu. Kita kita nak panggil orang ramai mai ke situ agar aktiviti duniawi dan ukhrawi dapat diseimbangkan. Kan? Jadi kami punya perancangan lagu tu lah, insya-Allah. Saya sendiri pun pernah sampai ke sana. Lihatkan sendiri yang paling tertarik itu hotel percuma. Boleh serodok semua percuma, Ustaz. Semua percuma kat situ. Belajar sini sebab tu kan katakan bahawa sebenarnya sekarang ni tak mampu untuk menanggung asrama tersebut, tak mampu untuk menanggung kapasiti pelajar yang meminta ataupun permintaan yang sedang diterima oleh pihak Madat. Jadi Ustaz, kita beralih kepada pembangunan Madat sekarang ni Ustaz. Apakah di antara pembangunan terkini Madat dan juga bagaimanakah cara, saya tahu ramai daripada kalangan kita ni nak ambil fadilat sedekah Jumaat ni Ustaz. Bagaimana untuk kita berinfak di pagi Jumaat Ustaz? Silakan. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih lagi sekali kepada Dai Luqman kita. Pembangunan di Madat yang sedang berlangsung dan berjalan macam saya sebutkan tadilah, dekat masjid kita tuan-tuan, kontraktor dah tak buat penyerahan secara langsung lagi. Insya-Allah bulan ni lah dia akan buat. Maka kita sedang siapkan sikit-sikit lagi kerja-kerja finishing untuk masjid. Kemudian di depan masjid kita dah cuba bina menara monorek masjid yang mana nanti ada sistem falak. Kita nak kembalikan zaman kegemilangan tradisi menggunakan matahari nak tentukan waktu solat. Ada di masjid kita nanti. Tuan-tuan tengok petak tu nampak macam kilang roti. Tuan-tuan mai try masuk kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa lagi? Di sekitar tu kita ada bina rumah warga emas. Saya lupa nak sebut tadi. Juga seiringan berjalan kita buat kerja-kerja piling. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia tunjuk sama tuan-tuan, lupa nak beritahu. Alang-alang dah masuk hari Jumaat ni tuan-tuan. Hari penghulu hari, penuh segala barakah. Kalau tuan-tuan berminat dan berkeinginan untuk menjadi sebahagian daripada kita, paling kurang tuan-tuan share lah benda ni kepada orang-orang yang ada kemampuan yang lebih untuk sama-sama menyumbang, bantu wakaf, sedekah ataupun apa sahaja. Sebab hari ini apa yang kita bagi, apa yang kita makan akan jadi taib. Apa yang kita pakai akan jadi lusuh. Tapi apa yang kita beri, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah nanti. Maka selagi nyawa hayat di kandung badan, usahalah semampu mungkin untuk membantu. Kalau bukan tempat kami, tempat mana pun tak apa tuan-tuan. Yang penting saham akhirat tuan-tuan sudah dapat. Cuma saya bila slot saya cakap pasal Madat tuan-tuan. Bagi dekat Madat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main Madat. Tuan-tuan akan dapati keterujaan, keluar biasaan padat dengan keriangan yang ada di Madat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita bagi yang mana yang ingin berderma itu boleh lihat di kaca skrin sekarang ini. Boleh untuk terus menyumbangkan di selain menerusi akaun Maybank dan juga boleh untuk terus scan QR code yang telah pun disediakan untuk mempermudahkan kita memberikan sumbangan, juga kita nak berkongsi saham akhirat kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin juga Ustaz boleh kongsikan juga bagaimanakah nak dapatkan ni Ustaz? E-book kita Ustaz, bagaimana Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kepada para penyumbang, penderma ataupun siapa saja yang buat tajaan,
Tuan-tuan boleh dapatkan sekarang bukan lagi 60,000. Yang Ustaz Yaakob cakap 60,000 tu lambat. Saya hari ni live bagi tahu lebih pada 60,000 dah dia akan dapat. Cuma buku yang saya pegang hari ni buku Mudahnya Menghafal Al-Quran. Tuan-tuan kalau yang menyumbang dapat, yang tak menyumbang pun boleh dapatkan juga, kita bagi free of charge sahaja. Tapi secara fizikal melalui laman web yang tuan-tuan kena tekan madadcenter.com. Boleh dapat di situ. Malah ada juga video-video pengajian tajwid dan video-video timba ilmu agama yang kita sediakan di dalam tu yang tuan-tuan boleh dapat. Ingat, madad daripada anda juga kembali kepada anda. Tuan-tuan, kami cuma tolong melaksanakan amanah yang diberi. Pasal kami tahu orang yang baik dia akan buat kebaikan, dia kongsi. Allah Akbar. Jadi insya-Allah, jadi sudah pun diberikan bagaimanakah caranya untuk kita mempermudahkan kita hafalan Al-Quran kita, dan juga diberikan secara FOC kata Ustaz, free of charge dalam setiap apa saja yang diberikan oleh Madad ini adalah untuk kita mendapatkan kebaikannya bersama insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita hafalan mampu milik. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika, labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan ke mana-mana, kita saksikan sambungan sebentar saja lagi di TV9. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru secara langsung. Alhamdulillah kita rezekikan oleh Allah SWT. Jadi kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menyusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang suka, like banyak-banyak, dan juga dalam masa sama kita berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu tentang hafalan ni. Mudah-mudahan kalau kita tak mampu untuk menghafaz, mungkin orang yang menonton video live kita pada pagi ini mampu untuk mengambil apa kita nak kongsikan ini untuk mereka dipermudahkan cara hafalan mereka insya-Allah. Dan juga kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan beberapa lagi soalan pada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Puan Nur Asikin. InsyaAllah kita pergi pada soalan kedua tadi Ustaz, yang Ustaz nak ceritakan tadi tu. Soalan yang kedua tu Ustaz, jika hafalan itu digunakan dalam solat, apakah tindakan pantas yang perlu kita lakukan sekiranya kita terlupa Ustaz ayat tersebut? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali tuan-tuan kita bertemu untuk soalan yang kedua. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya nak peringat lagi tuan-tuan yang berada di Facebook ataupun yang berada di mana sahaja yang melihat benda ni, kalau boleh tekan button share ataupun paling kurang tuan-tuan tag nama 5 orang kawan tuan-tuan. Mungkinlah ni depa tidur kan, sekali lagi depa bangun, mana datang depa tengok, tuan-tuan juga akan dapat saham. Man sanna sunnatan hasanatan tu. Ya, siapa tunjuk satu kebaikan, orang lain amalkan benda tu, walaupun bukan kita buat, kita tunjuk je, Allah alirkan pahala tu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dapat tuan-tuan. Pasal kita cerita benda baik hari ni, apatah lagi tentang ilmu Al-Quran. Baik, berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, jika hafalan itu digunakan dalam solat, apakah tindakan pantas yang perlu dilakukan sekiranya terlupa bacaan yang dihafal tadi? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Seingat apa yang saya diberitahulah insya-Allah. Kalau kita tengah jadi imam contoh, kemudian kita baca, hafalan kita terlupa, kita diamlah Ustaz. Diam Ustaz, mungkin ada orang di belakang yang perlu yang boleh tegur, yang dia dah hafal benda tu. Bila kita diam tu, ambil masa bertenang tu, jangan lama sangat. Kalau dah tak ingat sangat, boleh bertukar kepada surah lain yang lebih kita ingat. Hak tu yang paling selamat. Sebenarnya waktu kita diam tu, kadang-kadang kita ada ulang balik nak ingat, kadang-kadang kepala dia lain. Ayat-ayat Al-Quran ni dia sebenarnya ayat-ayat yang berulang-ulang. Siapa yang baca Al-Quran banyak, dia tahu dah. Tadi jumpa di depan, dia kalih 3 halaman, jumpa lagi ayat dia. Dia berulang-ulang. Masya-Allah. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, ritmanya Allah ulang 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada satu lagi Ustaz, dalam surah Al-Qamar, Allah ulang, wa laqad yassarnal Qur'an lizikr fahal min muddakir. Hak ni Allah nak bagi penegasan, Al-Quran tu sebenarnya mudah. Siapa yang kata susah, dia sudah tuduh Allah berdusta di atas firman-Nya. Tu dia dahsyat tu. Sebab tu siapa yang kata Al-Quran ni susah, maka benar-benar Allah jadikan dia benar dan susah untuk mengapai. Ni termasuklah hadis kursi pula, perbincangan dia lain pula. Jadi tuan-tuan, jangan sesekali kata Al-Quran tu susah,
berbelit dan tak boleh. Siapa yang rasa macam tu, maka Al-Quran benar-benar jadi susah untuk diri dia sendiri. Maka kena husnuzan, sangka baik, jangan su'ul adab, jangan su'uzan dengan Al-Quran. Kita katalah, ya Allah, terima kasih tahun 2023 hari Jumaat 16 hari bulan 6 Al-Quran senang, saya berazam hari ni nak hafal surah Al-Mulk walaupun satu ayat. Macam tu tuan-tuan, positifkan minda, bukan negatifkan minda. Nabi sebut tafa'alu bil khair tajiduh, optimislah dengan kebaikan, maka anda akan mendapatkannya. Macam tu. Jadi menjawab kot soalan tadi, insya-Allah terjawab tersebut. Kalau terlupa, paling simple tukar pada surah yang lain yang lebih mudah untuk kita hafal, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Salmi Mingan kita. Kita beralih dengan soalan berikutnya, baru daripada Puan Nur Asikin kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, adakah benar orang yang menghafal Al-Quran juga perlu menjaga tutur katanya daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah supaya hafalannya itu tetap terjaga dan sentiasa berada di dalam dada? Soalan kedua, bagaimanakah caranya bagi orang kurang upaya cacat penglihatan supaya mudah untuk mereka menghafal Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita punya penanya soalan Puan Nur Ashikin dan juga Ustaz Da'i Luqman kita berkenaan dengan soalan perlukah kita menjaga lisan dan lidah kita sedangkan kita menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekadar penghafal Al-Quran, orang tak hafal Al-Quran pun kena jaga lisan dan lidah, kan? Masya Allah, Nabi sebut dalam hadis, wa hafizil lisan, orang yang dirindukan syurga adalah orang yang menjaga lisan dan lidahnya. Berminggu lepas baru saya cakap benda ni, izinkan saya share sekali lagi boleh? Bukan kat TV3 kan? Okey tuan-tuan, ada kisah tentang Luqmanul Hakim, da'i kita juga sama ada kan? InsyaAllah samalah, insyaAllah. Perangai dan adab pun insyaAllah mudah sama. Luqmanul Hakim satu hari dipanggil oleh tuannya. Kata Tuan Luqman, Luqman, hamai sini ambil sekok kambing ni, hampir sembelih. Bila hang sembelih kambing ni, hang bukmailah bahagian yang paling terbaik daripada kambing ni menurut hang. Maka Luqmanul Hakim pun dia sebelih kambing tu, dia pun ambil bahagian yang paling terbaik daripada kambing tu, iaitulah lidahnya kambing. Kemudian Tuan Luqmanul Hakim ni panggil Luqman lagi sekali, Luqman, hamai lagi sekali, ambil kambing nombor 2 ni pula, hampir sembelih, lalu bawakan kepada aku bahagian yang paling terburuk pula daripada kambing ni. Luqmanul Hakim pun sembelih kambing yang kedua, lalu dibawa bahagian yang paling terburuk juga menurutnya, lidah. Maka Tuan Luqman jadi pelik, aku perintahkan yang terbaik, hang bawa lidah, yang kedua yang terburuk pun hang bawa lidah, apakah maknanya ini? Maka Luqmanul Hakim pun mengeluarkan kata hikmah. Dia kata, Tuan, buruk baik seseorang manusia itu bergantung besar di atas apa yang diucapkannya, kan? Seorang manusia yang baik, dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik, maka dia akan menjadi seterbaik manusia. Dan manusia itu dia akan dianggap buruk jika apa yang keluar daripada mulutnya juga buruk. Orang, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, insya-Allah termasuk dalam golongan yang terpuji dan dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah soalannya itu, kena jaga lidah. Jadi Ustaz, soalan yang kedua Ustaz, tapi sebelum kita ke soalan yang kedua tu, kita nak raikan pemanggil talian terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sahabat talian. Azlin Sutian dari Beranang, Selangor. Ya, ibu kita apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Da'i Luqman dengan Alhamdulillah. Seperti biasa, sihat-sihat selalu. Silakan ibu dengan soalan pagi ini. Amin. Okey. Soalan saya kan, apa punca kita payah menghafal? Dan tadi Ustaz cakap, kalau kita nak menghafal, kita perlukan guru kan? Bolehkah kita berguru dengan telefon? Kalau baca kita ikut telefon. InsyaAllah. Sama. Terima kasih Ibu di atas soalan tersebut. Dua soalan yang cukup menarik. Berkaitan yang pertama sekali, apakah punca hafalan payah nak ingat Ustaz? Yang keduanya berkaitan dengan berguru dengan gadget. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh Puan Azlin tadi. Baik, apa yang menjadi punca hafalan kita susah? Yang ni antara poin yang paling besar sampai saya pun lupa nak kongsi. Hafalan kita akan menjadi susah dan sukar, iaitulah kerana dosa dan maksiat yang banyak. Ingat kata-kata ni, maksiat akan memuntahkan ilmu. Guru saya beritahu, orang lelaki matanya amat memberi pengaruh besar sama ada dia ke syurga atau neraka.
Sebagaimana orang perempuan susah untuk menjaga auratnya, begitulah susah orang lelaki menjaga matanya. Maka sama-sama jagalah. Jadi ingat, maksiat akan memuntahkan ilmu. Dia mengapai tak dapat. Tolong jaga mata. Kan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Kan? Kenapa hafalannya menjadi kurang ataupun macam buruk sikit. Tok Guru Imam Syafi'i kata apa? Tinggalkan maksiat. Hoi, Imam Syafi'i buat maksiat ke? Tak, tuan-tuan. Hanya sekadar di pinggiran taman ataupun di pinggiran pekan terlihat sedikit aurat wanita yang terangkat kainnya, iaitulah pada bahagian betis. Bukan betis, buku lali ya pun. Tengok sekali ya pun. Hak tu saja pun dah menyebabkan hafalan jadi tak ingat. Hari ni muda-mudi kita, benda apa yang dia tak tengok? Tuan-tuan, bakat tanya soalan lah. Benda apa dia tak tengok? Kadang-kadang tanya nama sendiri pun sampai nama pun lupa. Gila betul. Minta maaf tuan-tuan, terkeluar kan. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Saya kadang-kadang dah masuk sekolah, saya jadi sedih lah sikit kan. Kita tengok muda-mudi kita hari ni, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ada sinar kebahagiaan dan cahaya hidayah, ataupun kita panggil hidayah dah ada, taufik belum tentu ada. Kita doa lah untuk semua. Jadi balik pada soalan tadi, maksiat harus ditinggalkan. Sebab ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan masuk kepada hati yang gelap bermaksiat kelam. Dia tak pi, dia akan patah balik pi, dia akan patah balik ni. Boleh kot lagu tu lah. Soalan kedua Ustaz, berguru dengan gadget Ustaz. Kadang-kadang tengok YouTube punya Ustaz. Okey, macam saya sebut tadilah, dengan Al-Quran dia bukan kitab yang boleh dipelajari dengan diri sendiri. Kalau ilmu bahasa Inggeris, ilmu apa lagi? Ilmu matematik, sains boleh belajar tanpa ada guru. Pi library ataupun tengok di Google ataupun buka YouTube, kita boleh belajar sendiri. Tetapi dengan Al-Quran wajib kena ada guru. Nabi Muhammad, orang yang paling fasih sebut Al-Quran, tak belajar sendiri. Malaikat Jibril adalah guru Nabi. 1 tahun Malaikat Jibril akan turun memperbetulkan hafalan dan bacaan Nabi. Malah ketika tahun terakhir Nabi nak wafat, meninggal dunia, Malaikat Jibril turun 2 kali mai cek lagi bacaan Nabi. Maka di antara manusia yang paling mulia, ketua malaikat yang paling mulia pun ada guru Al-Quran. Kita lagi-lagilah kena ada guru Al-Quran. Tetapi kalau kita nak ada koleksi YouTube qari dan qari'ah ataupun buku tajwid yang banyak, tak ada masalah. Sekali-sekala boleh je dengar, buka beragu, baca daripada Al-Quran. Tapi wajib pada masa yang sama kena ada juga guru. Sebab macam saya kata tadi, kalau tak ada guru, kita duk faham sendiri. Syaitan ni dia cukup bijak dan cerdik. Dia cucuk sana, dia cucuk sini, cucuk sana, sampai kita tergelincir. Lalu tidak ada orang membetulkan kita. Inilah masalah dia. Bagi ada guru juga puan dan semua sedang penonton, insya-Allah. Guru tak perlu jauh, tak perlu pi luar negara, cukup suami kita, cukup anak kita, cukup orang-orang yang dekat dengan kita kalau depa mahir lagi pada kita. Insya-Allah. Tetap perlu ada guru secara fizikal untuk kita bertalaqi dan juga mempelajari Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi kita nak buatkan Ustaz. Namun kita nak berehat sekali lagi. Jadi jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, yang keliru kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan untuk mendapatkan satu ilmu yang cukup mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan hafalan mampu milik. Mudah-mudahan kita semua paling kurang pun pada hari ini dah boleh ada satu azam, juga tekad sekurang-kurangnya untuk menghafaz surah Al-Mulk. Ini paling pendek. Sebab apa? Ustaz dah kongsikan tadi di antara kaifiat, antara kelebihan-kelebihan yang terkandung di sebalik surah Al-Mulk tersebut, untuk kita sama-sama amalkan dan juga kita sama-sama hafal, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi saksi kita yang terbaik suatu bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah kelak, insya-Allah. Dan juga kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, di dalam segmen yang terakhir ini, dengan nak raikan soalan tadi daripada Puan Nur Asikin. Kita bertanyakan 2 soalan. Alhamdulillah, soalan pertama Ustaz dah pun jawab. Soalan kedua tu berkaitan dengan seorang yang orang kelainan upaya, yang ada cacat penglihatan. Bagaimanakah cara yang mudah untuk mereka menghafaz Al-Quran Ustaz? Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada puan yang bertanya, Puan Nur Ashikin kita, dan juga kepada Da'i Luqman kita. Soalan yang kedua, bagaimana orang kurang upaya untuk menghafal Al-Quran? Baik, sejajar dengan zaman yang serba moden dengan arus sekarang ni kan. Nabi sebut dalam satu hadis, antum
a'lam bi amri dunyakum. Hal-hal dunia hampa lebih mengetahui. Hal-hal agama balik semula kepada aku. Maka hari ini dengan arus kemodenan yang kita ada ni tuan-tuan, orang kurang upaya sekalipun mampu menghafal Al-Quran dengan terbaik, mutqin dan lancar. Malah saya tengok baru ni, kalau tak silap saya, musabaqatu li hifzil Al-Quran dekat Penang yang dia buat ni. Ada orang yang cacat penglihatan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kalau ada yang mampu membaca, dia mesti boleh menghafal. Antara suggestion yang mampu saya bagi dekat sini, untuk orang yang kurang upaya, yang Allah sudah pinjam penglihatannya, insya-Allah ahli syurga ni, dah ada penglihatan tiba-tiba hilang dan dia redha, syurga untuknya. Sebab penglihatan ni antara panca indera terbesar bagi seorang manusia. Jadi berbalik pada yang tadi, kita sekarang ni ada Al-Quran apa dia? Braille kah? Braille lah. Saya pun tak tahu nama macam mana, tapi hak itulah yang dia ada bintik-bintik, tusukan bintik itu yang timbul dia guna-guna tu. Hak tu satu. Yang kedua, yang tidak mampu menggunakan penglihatan dengan semaksimal mungkin dah tak ada, gunalah pendengaran. Orang yang Allah ambil nikmat mata, pasti Allah akan berikan kelebihan pada nikmat pendengaran. Begitulah Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba dia. Allah tak pernah zalim kecuali kita yang salah sangka. Maka boleh guna pendekatan auditory ke? Auditory. Hafal menggunakan dengar lagu daripada YouTube ke, Walkman ke, ada lagi ke Walkman? Zaman saya, zaman old school dulu. Maklum lah. Lah ni panggil apa? MP3. MP3 dengar kat situ. Pelajar-pelajar kita pun belajar Al-Quran menghafal guna auditory, sebab ada pelajar ni kecenderungan dia kinestetik. Dia nak menghafal Quran kena pegang berjalan. Dia tak boleh duduk diam. Budak kinestetik ni dia. Macam saya ni, saya tak tahu, saya rasa kinestetik ni duduk silap orang ni kan. Kemudian ada yang visual. Sekali tengok, pum, dia tulis potestate, tulis halaman tu ada. So kecenderungan kita ke belah mana? Ke belah mana? Ini kena buat test. Bila kita buat test ni, maka kita akan dapat cara hafalan yang paling terbaik untuk diri kita. Sebab yang tahu diri kita bukan orang lain, diri kita sendiri ya. Kan? Jadi insya-Allah menjawab kot untuk yang OKU ataupun orang kurang upaya ni, cara nak menghafal Quran ada dah yang disediakan. Cara dia belajar melalui telinga ataupun Al-Quran yang titik-titik timbul itu insya-Allah. Insya-Allah Allah mempermudahkan sebenarnya untuk ilmu Al-Quran tu bagi orang yang terpilih. Saya teringat Ustaz, sahabat Nabi Ummu Maktum, seorang yang buta namun mampu menjadi seorang mufassirin juga muhaddisin yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita semua walaupun ada kelainan upaya tersebut, kita ambil ini sebagai peluang untuk kita lebih mudah untuk menghafal Quran insya-Allah. Ni Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz. Soalan daripada Ibu Juhara Abu Bakar kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah cara bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid yang ingin menghafal Al-Quran? Kerana seorang perempuan akan berada dalam keadaan haid selama 14 hari. Mungkin dia akan terlupa hafalan yang sebelumnya. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih lagi sekali kita ucapkan kepada Puan Johara Abu Bakar di atas soalan yang sangat-sangat penting disampaikan hari ini. Sebab hari ini orang perempuan dia berkata ramai daripada orang lelaki. Maka benda ni semua kena cakna dan ambil kefahaman yang betul. Jangan duk pergi mana dengar elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad, rujuk daripada fatwa kebangsaan tahun 2015 tak silap saya, ataupun Bayan Linnas Mufti Wilayah Persekutuan Mantan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri kan. Ini seorang tokoh ulama yang sangat kita yang sangat kita segani, yang sangat kita hormati. Kata dalam permasalahan ini, untuk mudah lebih kita dapat kefahaman menyeluruh, dia ada dua pendapat. Perempuan yang dalam keadaan uzur, haid ataupun nifas, yang tak suci kan. Macam mana keadaan dia nak baca Al-Quran? Di sini masya-Allah tabarakallah. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali mengatakan haram wanita haid ataupun yang tidak suci membaca ataupun memegang Al-Quran dengan dalil la taqra'ul haid wala junub min Al-Quran. Perempuan yang haid ataupun yang sedang junub tak boleh pegang, baca ataupun hafal Al-Quran. Ini ada dalil dia. Ataupun pada pandangan yang kedua, iaitulah daripada pendapat Imam Malikiyah, mazhab Imam Malik lah, yang mengatakan harus perempuan dan wanita yang haid ataupun uzur memegang ataupun membaca dan menghafaz Al-Quran dalam beberapa
keadaan. Dia mesti ada keadaan dia. Iaitulah yang ada dua keadaan lah di sini yang sempat saya buat catatan. Iaitulah seorang wanita itu dia boleh baca dan hafal Al-Quran dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika wanita itu ingin belajar ataupun mengajak. Dia nak belajar, dia nak mengajak, sinonimnya ialah dia mengajak dekat sekolah lah. Sekolah tahfiz ke, sekolah agama ke, ataupun ma'had ke. Maka kalau dia nak belajar ataupun nak mengajak, diperbolehkan. Apatah lagi kalaulah dia tu nak masuk periksa. Maka ada ulama Al-Azhari, mantan Imam Azhar, nama Al-Haq Jud apa lah saya tak ingat. Dia mengatakan, hafizahullah, mengatakan kalau perempuan tu dalam keadaan haid tapi nak ambil peperiksaan khusus dengan Al-Quran, dia diharuskan boleh berpegang pada pendapat yang kedua, boleh membaca ataupun menghafaz Al-Quran. Okey, itu dalam hal yang pertama. Yang kedua tadi, keadaan kedua, wanita haid dan uzur diboleh dan dibenarkan membaca dan menghafaz Al-Quran ketika Allahumma salli ala Muhammad dia sudah menjadikan kelaziman. Dia duk baca setiap hari dah zikir-zikir tentang ayat-ayat potongan Al-Quran ni. Contoh pagi petang duk baca maksurat, ataupun sebelum tidur duk baca surah Al-Mulk, kan? Ayat kursi 3 qul dah memang jadi rutin hariannya, dia duk baca dah. Maka di sini diperbolehkan. Sebahagian daripada mazhab Imam Maliki yang katakan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, untuk kesimpulan pada soalan yang ditanyakan tadi, hukum wanita yang sedang uzur ataupun haid untuk memegang atau membaca Al-Quran adalah haram. Tetapi diperbolehkan kalau tujuannya untuk belajar, untuk mengajar, kalau dia ustazah atau cikgu, dan kalau dia tu dah seorang hafizah, dia dah hafal 30 juzuk, tiba-tiba main haid sampai 14-15 hari, habis hilang hafalan dia kalau tak mengulang. Maka kalau dia nak murajaah dan mengulang, diperbolehkan. Kalau boleh jangan pegang Al-Quran, just mengapai saja. Ataupun kalau dia dah memang yang kelima tadi apa? Dia dah menjadikan amalan harian, dia dah duk baca dah benda tu. Dengan contoh macam maksurat, ada potongan-potongan ayat, ataupun surah Al-Mulk, ada ulama kata boleh sebab dia duk baca dah. Zikir. Jadi zikir untuknya dengan niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Jadi boleh faham no? Alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau dengan niat zikir tidak ada masalah untuk seorang wanita walaupun ada keadaan uzur untuk menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah beralih ke soalan yang terakhir Ustaz. Satu soalan saya nak tanya Ustaz. Apakah di antara kita tahu di antara punca payah nak menghafal ni disebabkan oleh penglihatan kita dan juga pemakanan Ustaz. Jadi Ustaz boleh kongsikan Ustaz di antara tips pemakanan juga cara kita nak elak kepada mata kita ni daripada melihat benda-benda tak sepatutnya agar ingatan kita untuk menghafaz itu lebih kuat Ustaz. Silakan. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan pasal pemakanan ni dia kena tanya dietitian. Saya ni guru tenaga pengajar tapi tak apalah, sekadar keterbatasan ilmu yang ada sikit pada saya, Allah pinjamkan Ustaz. Saya cuba kongsi apa yang kami amalkan dekat Madat lah, Mahad Integrasi Madat. Iaitulah kita ada penasihat dietitian yang dia sendiri berikan saranan, cadangan dan pandangan pelajar ni nak kena makan apa. Maka dia buat jadual-jadual dia. Hari Ahad makan apa, hari Isnin makan apa. Malah di situ kita siapkan juga buah-buahan. Pelajar-pelajar ni kadang-kadang portion dia tak cukup sebab ada badan besar, ada badan kurus, ada yang macam-macam kan. Jadi BMI dia lain. Jadi kita perlu sediakan benda-benda yang mengikut keperluan. Buah kita sediakan, kemudian kita sediakan di waktu pagi ayak rendaman kurma yang mampu memberi tenaga ekstra. Tu dia macam iklan ayak lah kan. Memberikan tenaga ekstra kepada pelajar-pelajar ni. Mereka buat benda tu walaupun mula-mula rasa susah, rasa galak, tapi bila mereka buat, insya-Allah benda tu membantu. Sebab buah kurma ni adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi kita. Malah kurma ajwa direct turun daripada syurga yang Nabi sebut dalam hadis. Maka harus diamalkan. Begitu juga di waktu petang kita sediakan kita panggil biji-bijian sunnah untuk pelajar-pelajar kita nak jaga mereka punya otak. Badam, jagus, kacang pistachio. Apa tak? Pistachio. Tak tahulah saya pistachio apa benda tak tahu. Ni kacang-kacang yang mahal ni sekilo RM60. Kita tetap beli bagi kepada pelajar kita. Sebab itulah kemenjadiannya berjaya dan berhasil. Berjaya dan berhasil pasal apa? Pasal jadual yang kita tetapkan depa ikut. Dia hidup kita ni dia ada apa? Dia ada perundangan dan peraturan. Maka kalau kita ikut, dikenakan pula dengan teknik yang benar. Ada pula pemakanan yang betul.
Maka saya rasa insya-Allah benda tu dia akan jadi, hidup kita akan jadi lebih indah kalau kita tahu bagaimana cara untuk menghargainya. Insya-Allah. Jadi Ustaz dah kongsi kepada kita tu di antara makanan yang kita boleh amalkan untuk kita nak memberikan tenaga dan juga mempermudahkan kita untuk menghafaz insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pada penghujung rancangan. Kesimpulan ringkas boleh Ustaz kongsikan 3 poin pendek untuk kita sama-sama ambil tu, senang untuk kita buat catatan, dan juga bolehlah Ustaz tutup ataupun tangguh majlis kita dengan bacaan doa insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Sedap tak sedap, pejam celek laju masa berjalan sampai ke ujung dah. Saya paling lega tuan-tuan. Sedap ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, untuk tajuk kita pagi ni, Allahumma salli ala Muhammad, hafal Al-Quran ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu satu benda tuan-tuan. Apa benda pun yang kita buat dalam hidup ni, biarlah kita tahu dan reti. Jangan mengkinzir buta. Bahasa sopan tu lah. Jangan sembrono ikut dan. Bila kita buat benda, kita tahu dan reti, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih seronok dan bersemangat. Untuk Al-Quran tuan-tuan, saya nak sampaikan satu kisah sahabat Nabi ringkas tuan-tuan, bernama Sa'ad bin Mu'az. Ihtizal ashar lil mauti Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'az rahimahullah taala atau radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'az adalah seorang sahabat Nabi, hanya sempat berada di dalam Islam 6 ataupun 7 tahun sahaja. Maksudnya Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia masuk Islam 2 tahun sebelum hijrah. Dia wafat dan meninggal dunia 5 hijrah. So dia sempat duduk dalam Islam 5 atau 6 hingga 7 tahun sahaja. Tetapi waktu Sa'ad bin Mu'az wafat dan meninggal dunia, Nabi sebut pasal kebaikannya. Nak habaq kata iman dan kualiti amalnya begitu dahsyat. Nabi kata apa kat para sahabat? Ihtizal arsyu limauti Sa'ad bin Mu'az. Arasy Allah itu sampai bergegar waktu Sa'ad bin Mu'az wafat dan meninggal dunia. Nak habaq awal tuan, 6 tahun tu saja, 6 tahun dia punya amal tu berkualiti benar dengan menjaga. Contoh kalau kita Al-Quran lah kita jaga dengan baik. Jadi kita dah duduk berpuluh tahun dalam Islam, kalau meninggal belum tentu arasy Allah bergegar. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan saya rasa cukup sekadar itu poin dia. Kita tutup dengan bacaan doa tuan-tuan. Doa bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab Ustaz. Boleh bahasa Melayu. Tuan-tuan, tajuk dia pasal Al-Quran. Kita baca doa Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Kita selawat dulu, kita doa. Masya-Allah boleh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa, juga kesimpulan yang boleh dijadikan kita sebagai satu penutup yang cukup sempurna untuk pertemuan kita pada pagi ini. Saya dan Luqman, mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.